Nama saya Hassan bin Kawarudi Marakal. Saya dilahirkan di Kuala Terengganu. Anak bongsu daripada 6 adik-beradik lah. Tapi dibesarkan di Dungun lah. Saya mendapat pendidikan awal di Dungun, di Sekolah Rendah Sultan Omar Dungun, dan juga sekolah menengah di Sekolah Menengah Sultan Omar Dungun lah, dalam aliran sains. Kemudian selepas itu saya bekerja di lapangan lah dalam satu projek pipeline PGU2, dan selepas habis projek tersebut selama 2 tahun, and then saya mendapat information daripada kawan lah tentang kebaikan memasuki Institut Latihan Perindustrian dalam bidang welding. Masa itu, semasa saya involve dalam bidang pipeline tu, saya tengok welder, campurlah welder lokal, orang tempatan, dan juga welder daripada Arab lah masa tu. Alright, kemudian pada tahun 1991 saya memohon untuk memasuki ALP lah, di ALP Kuantan masa tu, dan saya diterima masuk. Tetapi saya ambil bidang waktu tu dipanggil SMPE lah, ataupun fabrication logam, kerana kimpalan waktu tu penuh. Jadi saya terimalah fabrication logam tu. Cikgu saya waktu tu adalah Cikgu Encik Nikmat Muhammad dan juga Encik Dermawan. Dan saya berterima kasihlah pada mereka atas tunjuk ajar yang diberikan sampai saya berjaya sekarang. Jadi saya habis belajar di ALP Kuantan selama 2 tahun. 1 tahun belajar di ALP, dan 6 bulan selepas itu saya on job training di Pewaja Steel, Kemaman. Selepas itu saya masuk kembali untuk habiskan tempoh 6 bulan terakhir lah. Jadi cukup untuk 2 tahun. Selepas itu, selepas keluar daripada ALP Kuantan, pada tahun 93-94 waktu itu ada banyak projek di Kemaman waktu itu. Dan salah satu projek yang saya masuk adalah projek GPP 4 di Kerteh, dan saya memohon sebagai untuk menjadi pipe fitter lah waktu itu. Dan lebih kurang setahun selepas itu projek siap, and then saya masuk ke projek yang lain, iaitu projek ethylene projek, dan juga Toyo lah waktu itu, under Toyo Engineering. Kemudian saya join projek lain, iaitu projek small piping untuk Amoco projek, sebagai supervisor piping lah waktu itu, daripada Amoco di Gebeng itu, untuk pipeline small diameter lah sampai ke pelabuhan Kuantan. Kemudian tahun 2004 saya mendapat tawaran di TWI, The Welding Institute, juga untuk mengajar NDT lah, sehingga tahun 2007 saya berhenti daripada TWI untuk membuka satu company road access bersama teman saya daripada Australia lah.
Tetapi itu cuma berjaya dilakukan dalam setahun lah. Kemudian pada tahun 2008 saya berjumpa dengan Encik Darus, iaitu bos saya di TWI itu, dan dia bertanya jika saya berminat untuk join kembali dengan TWI. Dan daripada tahun 2008 saya join TWI sebagai konsultan lah untuk pelatihan, dan juga saya perlu mengajar juga bidang NDT dan juga welding inspection. Jadi dari 2008 sampai sekarang tahun 2015 saya mengajar NDT dan juga welding inspection. Negara yang saya pergi untuk mengajar kedua-dua inspection ini seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Korea, China, Hong Kong dan juga Australia. Dan tahun-tahun yang dulu saya pernah ke Iran juga banyak kali untuk mengajar di sana. Alright, kalau kita lihat perbezaan antara kursus fabrikasi logam ataupun kipalan dulu dan sekarang, sebenarnya perbezaannya tak begitu banyaklah. Cuma sekarang ini proses welding itu ada yang memerlukan lebih advance. Contohnya sekarang ini underwater welding dan juga robotic welding, yang mana mereka boleh dapat gaji yang lebih bagus lah jika mengikuti latihan kalau ada untuk teknologi yang lebih maju ataupun advance. So kalau kita lihat bidang kemahiran, dia sebenarnya satu bidang yang menjana pendapatan yang bagus, ya. Kerana setiap orang itu dia ada kebolehan dan juga kekurangan. Jadi bidang kemahiran ini sebenarnya bukanlah satu kekurangan, dia sebenarnya satu kelebihan, kerana selain daripada menjana pendapatan untuk kita, dan juga dia boleh membantu negara dalam untuk menuju kepada negara yang majulah di masa hadapan. Cuma pesanan saya kepada adik-adik, ambil peluang yang diberikan oleh contohnya kita belajar di Institut Latihan Perindustrian tu, ambil itu sebagai satu peluang yang diberikan untuk kita lihat pada masa hadapan, untuk kita mencapai masa hadapan yang lebih cerah. Jangan rasakan itu sebagai satu kekurangan. Semua orang boleh berjaya dalam hidup ini dengan syarat kita berusaha untuk majukan diri. Seperti saya, semasa saya mula-mula melibatkan diri dalam bidang pekerjaan, perkara pertama yang saya lihat adalah penguasaan bahasa Inggeris. Jadi penguasaan bahasa Inggeris itu penting apabila kita terlibat dalam bidang teknikal, kerana itu akan memberi kita lebih advantage berbanding dengan pekerja-pekerja mahir daripada negara lain. Pekerja-pekerja mahir daripada negara lain, kadang-kadang pengetahuan bahasa Inggeris mereka kurang. Dan kalau kita boleh improve skill communication in English dan juga skill yang ada dalam diri kita itu, contohnya dalam bidang kipalan, itu adalah kombinasi yang bagus untuk kita meningkatkan diri kita kepada tahap yang lebih tinggi lah. Ucapan terakhir dari saya berterima kasih kepada semua pihak lah, terutama kepada Institut Latihan Perindustrian,
Jabatan Tenaga Rakyat, kerana peluang yang diberikan itu membawa saya kepada satu tahap di mana saya tak pernah impikan lah. Dan nasihat saya kepada adik-adik, ambil peluang yang ada dan perbaiki diri, cuba berfikir untuk maju ke hadapan. Jangan lupa keluarga, terutama ayah, ibu dan juga kawan-kawan ataupun sesiapa saja yang berada di sekeliling kita lah. Kerana mereka itu semuanya adalah pendorong untuk kita berjaya lah di masa hadapan.